Tak berapa kuat. Kuat sikit boleh tak? Okey. Kuatkan suara anda. Sebagaimana anda menyanyi di dapur. Okay. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kami daripada Kumpulan 8 akan meneruskan pembentangan yang bertajuk Amalan Khurafat Santau. Okey, nama saya sebelum tu lagi dirakam ya? Rakam dah? Okey, alright. Okey, baik. Silakan terus. Perkenalkan diri. Nama saya Nur Nabilah binti Jalmidi, bernama metrik I20104459. Okey, next slide. Kak Tia. Next slide. Kejap, lain lambat. Okey. Okey. Sini dah boleh. Tutup tu biar. Saya wawan. Teruskan. Kejap Ustaz, saya nak setting data semula. Okey. Sambung. Okey, sebelum kita pergi lebih dalam tentang amalan-amalan khurafat santau, kita akan pergi kepada pengenalan ilmu santau. Okey, amalan santau ni telah diwarisi dan dipraktiskan sejak zaman dahulu lagi. Amalan ini dikaitkan dengan warisan kepercayaan orang Melayu dalam hubungannya dengan alam ghaib meliputi alam jin dan juga syaitan. Fenomena santau ini bukan sahaja diwarisi, malah praktisnya dilakukan oleh segelintir pihak tertentu dengan pelbagai tujuan melalui bomoh, pawang, dukun dan mereka yang arif mengenainya. Okey, tapi sebenarnya santau ni dia mula-mula datang tujuannya dipelajari khususnya untuk kepentingan diri. Contohnya macam protection ataupun protection lah untuk diri sendiri dan juga family. Tapi amalan santau ni dia dah berubah fungsi dia disebabkan berlakunya perubahan atas keilmuan, suasana dan pemikiran. Jadilah keadaan yang berlaku pada masa ni, ilmu santau ni dipelajari untuk merosakkan kehidupan dan menganiaya orang lain. Okay, slide seterusnya. Maaf, saya lambat sikit, lain lambat. Kamu duduk mana ni? Nanti duduk mana? Ustaz. Lain lambat ni duduk kat mana? Ada kat Ustaz. Kat Ustaz lambat? Asrama? Pergilah ke library. Minum sekali ni. Okey, maksud santau. Maksud santau ni pula secara umumnya, santau adalah sejenis sihir yang digunakan bagi memudaratkan seseorang. Amalan ini menggunakan bahan-bahan tertentu dan jampi serapah bagi membagi jin berdamping dengan bahan-bahan beserta jampi. Jadi lebih kurang macam melakukan pemujaan. Jadi untuk pengetahuan kita semua, santau ni adalah satu amalan yang boleh membawa maut kepada seseorang. Sebabnya dalam setengah kes, pesakit akan menghidapi dan menderita pelbagai penyakit dan menyebabkan kesakitan yang berpanjangan. Contohnya macam terkena batuk berpanjangan, sakit kepala yang kuat, kerosakan jantung, kerosakan paru-paru dan gangguan emosi. Jadi kesan daripada santau ni sangatlah bahaya dan sampai boleh membawa kepada kematian. Menurut arifan pengamal perubatan yang melibatkan diri dalam gangguan makhluk halus, santau ni didefinisikan sebagai bahan yang terdiri daripada 3 unsur, iaitu
ramuan ataupun adunan bahan beracun. Contohnya macam daripada yang berbisa ataupun lipan gitu kan. Okey, yang kedua unsur-unsur sihir dan pemujaan, dan yang ketiga sekali penglibatan makhluk halus. Okey, untuk pengetahuan kita jugalah, santau ni boleh dilepaskan secara terbuka. Biasaannya di halayak ramai. Contohnya lah kan, si A ni dia nak hantar santau ke si B, tapi boleh terkena pada si C disebabkan tapi si C ni tak ada apa-apa kaitan antara si A dengan B disebabkan santau ni boleh terkena pada siapa-siapa saja. Okay, slide yang seterusnya. Okay, santau menurut akidah Islam. Santau angin ataupun santau hikmat merupakan sebahagian daripada ilmu sihir. Jenis-jenis santau ni dia ada banyak, nanti peserta lain akan terangkan. Okay, santau jenis ini berlaku melalui medium dan perantaraan jin dan juga syaitan yang dipuja dan diminta untuk melakukannya. Menurut Ahmad Yasmin, santau ni merupakan sebahagian daripada sihir kerana melibatkan elemen-elemen yang meminta bantuan iblis, syaitan dan kafir. Menurut beliau, sihir tidak akan berlaku kecuali dengan adanya pelibatan jin. Oleh sebab itulah majoriti pendapat membahaskan bahawa apa-apa yang berkaitan dengan jin kafir adalah tergolong daripada amalan ilmu sihir. Itu untuk yang lain akan disambungkan pada episode seterusnya. Wallahualam. Terima kasih. Apa nama jin yang mendampingi ilmu santau ni? Khususnya tak tahu tapi saya tahunya jin kafir lah. Jin kafir je. Tak ada spesifik mana-mana jin. Wallahualam, tak tahu. Jin Samsudin. Okey, teruskan. Okey, seterusnya saya sambung. Nama saya Nur Fatihah binti Nur Azmi. Okey, Nur seterusnya Fatihah. kita ya Ustaz. Okey. Okay, seterusnya kita pergi kepada jenis santau. Santau ni ada 5 jenis. Yang pertama santau makan, yang kedua santau angin. makan. Santau makan atau minum Ustaz. Santau makan atau minum. Yang kedua, santau angin. santau angin. Yang ketiga, santau aircon. Santau bukan. Yang seterusnya santau tujuh. Santau tujuh. langkah. Santau langkah dan santau batuk. Santau batuk. Ustaz. Okey, santau batuk. Okey. Ada berapa jenis tu? Okey. Banyaklah. 5 semua dia. 5. Okey. Terus Okey, yang pertama kita pergi kepada santau makan atau santau minum. Santau makan dan santau minum ni, ramuan santau dimasukkan ke dalam makanan atau minuman secara zahir oleh manusia ataupun secara gaib dengan menggunakan hikmat jin yang bernama Hadam. Tadi Ustaz tadi tanya kan, ni nama dia. Mereka yang mengambil makanan atau minuman tersebut jin Hadam Ustaz. Jin Hadam. Okey. Hadam. Okay. Mereka yang mengambil makanan atau minuman tersebut akan menjadi mangsa santau. Tu tak kisah siapa yang ambil, dia kena santau tu. Seterusnya santau angin. Santau angin ni, ramuan santau dituju kepada mangsa dari jauh. Sama ada dengan teknik pemujaan atau teknik pandangan mata, yakni ain, dengan melihat dari jauh. Bagi jenis santau ni, elemen makanan atau minuman adalah tidak diperlukan sama sekali. Ramuan santau akan dihantar dan dimasukkan secara gaib ke dalam badan mangsa yang berkenaan. Kebiasaannya melalui perut atau dada dengan bantuan jin angin. Seterusnya santau tujuh. Santau tujuh ni kebiasaannya dilakukan oleh pengamal ilmu hitam yang bertaraf tinggi. Santau tujuh ni adalah sangat kuat dan boleh membunuh bangsa
dengan serta-merta atau sekurang-kurangnya penyakit parah akan menyerang mangsa seperti muntah darah. Santau tujuh ni biasanya dilakukan di waktu tengah malam dengan pemujaan ke atas pakaian, rambut, barang peribadi pesakit. Seterusnya, santau langkah. Santau langkah ni dikenakan kepada mangsa dengan menanam atau meletakkan ramuan santau atau bahan lain seperti duk siling atau apa-apa logam yang kecil yang telah dibacakan mentera jin diletakkan di pintu pagar rumah mangsa, bawah tangga rumah atau pintu pejabat. Mangsa yang melangkah barang tersebut akan menerima kesan sebagainya orang yang terkena santau angin. Mudah orang telefon pula. Okey, seterusnya santau batuk. Okey, santau batuk ni adalah peringkat awal mereka yang terkena serangan santau. Mangsa akan mengalami santau yang berterusan walaupun telah banyak mengambil ubat batuk. Kadang-kadang diiringi dengan sakit kepala. Santau batuk. Santau batuk ni kebiasaan dia berlaku bila peringkat awal. Peringkat awal dia kena santau. Okey. Seterusnya cara penyediaan santau. Cara kebiasaannya bahan yang digunakan ada 3 ni. Bahan bisa, bahan miang atau gatal dengan bahan pedih. Okey, terdapat pelbagai jenis bahan yang digunakan untuk menyediakan semua jenis santau. Kebiasaannya bahan yang tidak boleh dihadam dan bahan kotor digunakan sebagai contoh. Sebagai contoh gigi manusia, gading, rambut, ulat bulu, kaca. Okey, bahan-bahan ni digunakan sebagai racun. Okey, 3 bahan ni diadun. Bahan bisa, bahan pedih dengan bahan miang tadi tu. Dia diadun secara bersama dengan secara ditumbuk sampai lumat dan ditapis, kemudian diperam dalam masa yang lama untuk hasilkan bisa yang kuat. Ini diperam selama 40 hari supaya sebati kesemuanya. Lagi diperam lagi baik. Ini dianggap cukup masak. Semua bahan yang diproses dikenali sebagai racun yang bersifat hakikat. Dia dihantam melalui makanan, minuman dan calitan. Bahan yang disediakan untuk membuat santau ni berbeza berdasarkan ilmu yang dipelajari. Kekuatan santau atau racuan ni dihasilkan melalui kaedah hikmah yang bisa daripada santau hakikat. Salah. Santau hikmat ni lagi bisa daripada santau hakikat. Hal ni sebab dia gunakan penggunaan jin dan iblis yang menambah bisa dalam bahan tersebut. Bahan penyediaan santau tidak dapat dielakkan menggunakan bantuan jin. Yang ni contoh mantra yang dibaca untuk panggil jin tu. Cuba baca. Takut lah Ustaz. Nanti datang jin tu pula. Saya nampak juga. Okey, seterusnya saya bagi presenter lain untuk bentangkan. Okey. Penyediaan santau tu selesai dah ya? Sudah Ustaz. Macam nak sedia makan berbuka puasa pula. Okay, next. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Norma Sarah binti Muhammad Haslim. Nombor matrik I20104464. Saya akan sambung kesan santau kepada mangsa. Yang pertama, terasa perit dan gatal pada tekak yang disertai dengan batuk.
Batuk merupakan tanda yang paling lumrah bagi orang yang terkena santau. Batuk ini berlainan daripada batuk biasa. Ia lebih kepada batuk kering yang memanjang tanpa mengeluarkan kahak. Kebiasaannya batuk ini akan menyerang pukul 2 pagi sehingga pukul 7 pagi, yang mana akan menjadikan pesakit terus menderita. Yang kedua, pesakit akan berasa tidak selesa dan sering sakit kepala. Apabila kesan santau sampai ke tahap ini, selera makan akan menjadi berkurang sehingga menyebabkan badan begitu kurus dan pucat. Kesan penderitaan yang berlarutan ini akan menjadikan seseorang itu mudah letih dan kurang aktif. Yang ketiga, daya ingatan menjadi lemah selepas beberapa tahun. Keadaan ini mungkin berlaku setelah 5 atau 6 tahun dari tarikh masa terkena santau. Proses ini berlaku sedikit demi sedikit tanpa disedari oleh mangsa dan juga orang lain. Yang keempat, menyebabkan tabiat mangsa yang asal berubah, yang mana pesakit yang penyabar akan menjadi pemarah dan panas barai sehingga akan menjadikan pesakit itu kehilangan seri muka. Next slide. Seri muka? Dia Oh, macam kusam. kusam. Ingat kuih seri muka. Tak. Okey, teruskan kuih seri muka. Seterusnya, rawatan untuk mangsa yang disantau. Rawatan hendaklah berdasarkan perubatan Islam dengan menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran dan doa, yang mana perlu dibaca dan ditiup ke dalam air bagi tujuan diminum atau dimandikan kepada pesakit. Bahan rawatan mestilah tidak bertentangan dengan syariat Islam dan hukum syarak serta tidak memudaratkan pesakit. Seterusnya, pesakit perlu diajar cara untuk memperkuatkan roh. Kekuatan roh merupakan kekuatan dalaman yang kuat dan berupaya menghadapi serangan iblis dan syaitan dengan peliharaan rahmat Allah. Jika pesakit tidak mampu untuk membaca doa dan ayat Al-Quran, maka waris hendaklah membantu pesakit. Seterusnya, pesakit perlu berpantang makanan sehingga benar-benar sembuh. Antara makanan yang perlu dipantang ialah semua jenis limau, cendawan, rebung, serai, nanas, cuka, pulut dan sebagainya. Kegagalan berpantang makanan tersebut kemungkinan akan menyebabkan pesakit menjadi lebih parah. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey. Ada lagi? Mana fatwa-fatwa ulama, pandangan-pandangan ulama berkaitan dengan santau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Siti Aisyah binti Abdul Aziz, nombor matrik I20104521. Saya akan sambung dengan kaedah mengelakkan diri daripada terkena santau. Berdasarkan kajian lapangan pengkaji, terdapat beberapa kaedah untuk mengelakkan diri dari terkena santau menurut rawatan Islam berdasarkan kearifan mereka dan pengalaman mengubat pesakit. Antara kaedah yang pertama ialah melibatkan cara minum sesuatu minuman, iaitu dengan meletakkan jari kelingking di bawah gelas dan ibu jari di atas gelas dan merasakan ada tak perbezaan suhu di antara atas dengan bawah. Jika ada perbezaan, besar kemungkinan ada unsur santau padanya. Kaedah yang kedua. Ada apa tidak ada perbezaan? Letak kelingking bawah cawan, yang ibu jari ke atas. Ibu jari ke atas. Kalau ada perbezaan suhu, kemungkinanlah ada unsur santau dalam minuman tu. Apa maksud perbezaan suhu tu? Macam contohlah kalau dekat bawah tu
suhu dia sejuk, kalau kat atas suhu dia panas. Macam tu lah. Oh. Lebih kurang macam tu. Tapi kalau berbuat ais kat kedai tu, ais kita ke bawah, bawah tu sejuk, atas panas. Dia akan jadi panas tak? Ya. Ah. Oh, okey. 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 Pertama, yang kedua. Kaedah yang kedua, ketika makan, hendaklah pada awalnya menggunakan 3 jari sebagaimana sunnah Nabi SAW dan merasakan jika makanan tu terlalu sejuk, ada unsur santan di dalamnya dan hendaklah dielakkan memakan makanan tersebut. Dan yang ketiga, Kalau sejuk sangat makanan tu. kalau sejuk sangat. Okey. Ketiga. Dan yang ketiga ialah membaca surah Al-Quraish sebelum makan atau mengikut jumlah hidangan makanan. Contohlah. Surah Quraisy. Ila fi Quraisyin. Okey. Jika hidangan contohlah jika hidangan tu ada nasi, sayur, ikan, bacalah sebanyak 3 kali. Oh. Ayat surah Al-Quraish ni bermaksud menghilangkan maksud surah Al-Quraish ni mengamankan kita daripada ketakutan. Apabila membaca surah Al-Quraish dan berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengamankan kita daripada ketakutan bahaya sihir. Okey. Okay. Yang kedua ialah cara menangani sihir mengikut syariat Islam. Santau merupakan sihir yang melibatkan makhluk halus. Apa tajuk tadi? Cara menangani sihir. Tadi dah sebut dah tadi. Tak, tu kaedah. Tu kaedah mengelakkan. Tadi kaedah. Yang ini? Cara menangani sihir mengikut syariat Islam. Okey. Tadi lebih fokus pada santau, untuk umum pula sihir. Ni macam doa-doa lah. Okey. Santau merupakan sihir yang melibatkan makhluk halus, jin dan syaitan yang hakikat kewujudan diperakui syarak. Bagi menangani kejahatan, syariat Islam mengajarkan manusia beberapa cara dan kaedah menanganinya. Yang pertama itu memohon perlindungan daripada Allah SWT. Allah juga telah berfirman dalam surah Al-Fussilat ayat ke-36 yang bermaksud, dan jika engkau dihasut oleh sesuatu hasutan dari syaitan, maka hendaklah engkau meminta perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kedua ialah ketika keluar dari rumah, bacalah doa keluar rumah. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Yang bermaksud dengan nama Allah, aku serahkan diri kepada Allah. Tak ada daya dan upaya kecuali dengan izinnya. Apabila baca doa keluar rumah ni, syaitan akan berkata kepada pembaca doa itu, engkau dicukupkan, dipelihara, diberi hidayah dan syaitan akan jauh darimu. Lalu syaitan itu berkata kepada syaitan lain, engkau tidak dapat apa-apa terhadap orang yang telah diberi hidayah, dicukupkan dan dipelihara. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Seterusnya ialah baca sebanyak 3 kali pagi dan juga 3 kali petang. Dan ini bermaksud dengan nama Allah yang tidak satu mudarat pun di langit maupun di bumi melainkan dengan izinnya. Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan yang terakhir ialah satu doa dalam hadis Muslim juga dibaca waktu pagi dan petang, iaitu A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada kalimah Allah yang sempurna dari kejahatan apa-apa yang diciptakan. Yes. Habis dah? Okay, next. Dah. Oh, ada lagi?
Ustaz tengok. Okay. Salam. Suara berdengung. Adik, tutup suara. Tutup mic seorang. Dengar tapi berdengung ya. Dekau. Macam dalam gua. Serak. Ada yang buka mic ni. Masih lagi berdengung? Try cakap. Lagi. Nanti Ustaz tutup Ustaz punya mic dulu. Okey, boleh lah terus. Boleh terus lah. Yang mula-mula kata boleh tadi macam mana? Ha. Pada asalnya harus tadi, betul ke? Kalau tak silap dengar. Kalau tak memberatkan, dia kena kosong. Maknanya tak boleh lah sama ada memudaratkan ataupun tak memudaratkan, tak boleh. Kerana ada kaitan dengan seruan, dengan menggunakan jin, syaitan, memuda, menggunakan alat-alat yang bukan. Kerana tak memudaratkan tapi ada unsur-unsur haram lah. Apalagi kalau niat-niat untuk memudaratkan. Okey.
Fatwa mu'asyarah. Mu'asyarah tu fatwa semasa contemporary. Okey. Dah. Tak. Tak terima.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Cuma suaranya berdengung. Bolehlah clear sikit-sikit.